Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa lahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya. Kita sentiasa untuk bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini, insya-Allah. Semoga para pelajar istiqamah untuk mendapatkan ilmu. Semoga kita sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan pelajaran akidah berdasarkan buku teks Kafa, pelajaran akidah tahun 6, buku teks Kafa pada muka surat 51. Kita masih lagi membincangkan tentang perkara-perkara yang dikatakan dosa besar. Dosa besar. Baik, pada hari ini pada muka surat 51 ialah meninggalkan solat. Meninggalkan solat, mana tidak bersemayang juga adalah termasuk dalam yang dikatakan oleh para ulama sebagai dosa besar. Baik, solat pada bahasa ialah doa atau doa dengan sesuatu kebaikan. Pada istilah pula ialah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram beserta niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu ta'arif solat. Solat pada bahasa doa, tapi pada syaratnya ialah ada perkataan, ada perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu pengertian solat. Baik, solat fardu wajib dikerjakan pada waktu-waktunya yang tertentu. Sebagai umat Islam yang baligh dan berakal, sama ada lelaki atau perempuan, wajib menunaikannya. Haram dan berdosa meninggalkan solat dengan sengaja. Haram dan berdosa. Malahan ianya dianggap satu dosa besar. Bukan saja berdosa, tapi dosa besar kerana meninggalkan solat. Kenapa? Solat itu adalah tiang agama. Maknanya asas kepada agama ini ialah dengan semayang. Sebagaimana Nabi sebut, as-salatu imatuddin. Semayang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan semayang, artinya dia mendirikan agama pada dirinya. Islam ada pada dirinya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan solat, artinya dia meruntuhkan agama yang ada pada dirinya. Runtuh maknanya dia membuang sifat keagamaan Islam itu pada diri dia bila mana dia tidak sembahyang. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan bahawa meninggalkan sembahyang itu di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan batalnya syahadah kita. Batal syahadahnya maknanya kita terkeluarlah. Seseorang itu akan terkeluar daripada Islam bila mana dia tidak sembahyang. Walaupun sebahagian ulama lagi menyatakan bahawa tidak batal akidah selagi mana dia tidak memperakui bahawa tentang tidak wajibnya sembahyang. Bila dia kata tak wajib sembahyang ni, artinya itu baru masuk dikatakan dia terkeluar daripada Islam. Tapi sebahagian ulama menyatakan bahawa oleh kerana dia dosa besar dan boleh membawa kepada jatuhnya Islam seseorang itu bila mana dia tidak mendirikan solat. Baik, mana ada firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya yang menunjukkan betapa solat itu penting dan suatu dosa besar yang dilakukan oleh seseorang bila mana dia tidak sembahyang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fis saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir ayat 42-43. Maksudnya, setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Ini pengakuan di akhirat nanti. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka sakar? Orang-orang yang berada dalam neraka sakar itu menjawab bahawa kami di kalangan orang-orang yang meninggalkan sembahyang, tak mengerjakan sembahyang. Maknanya salah satu tempat Allah Ta'ala tempatkan kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang adalah neraka sakar. Kena ingat. Baik, itulah betapa daripada ayat yang Allah Ta'ala sebut ini, betapa sembahyang itu penting bagi umat Islam sebagai pembuktian dia. Bukti dia sebagai seorang Islam bukan sekadar dia mengucap dua kalimah syahadah,
Tetapi dia kena buktikan. Pengucapan itu boleh siapa-siapa yang ucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia tak buat apa-apa pun. Sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, menutup aurat pun tidak. Kerana dia rasa tak ada apa-apa pun. Tetapi bila mana yang sebenarnya, bila mana dia mengucap dua kalimah syahadah, dia mengaku bahawa tiada Tuhan yang melainkan Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mana dia kena sembah Allah. Dia mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dia kena mengakui dan mengikuti akan apa-apa sahaja arahan dan perintah daripada Rasulullah SAW. Itu sifat orang yang beriman, mengucap dah. Bila mengucap, dia kena melaksanakan, bukan sekadar mengucap, tapi dia kena melaksanakan, buktikan dengan amalan. Sebab itu salah satu sebab kenapa dikatakan seorang itu berdosa besar bila mana dia tidak sembahyang. Baik, insya-Allah sekadar itulah perbincangan kita pada hari ini. Saya mengharapkan para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku kamu tentang dosa besar yang terakhir ni yang kita bincang pada dalam buku teks kafar ini, iaitu meninggalkan solat. Semoga catatan nota kamu itu memperingatkan kamu di antara perkara-perkara ataupun dosa-dosa besar yang dikatakan oleh para ulama